Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. أهلا وسهلا في درسنا اليوم ومعكم الأستاذ توفيق إسماعيل. طيب اليوم إن شاء الله سندرس معا موضوعا من موضوعات النحو العربي بعنوان التمييز. انتظرنا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. Selamat datang kembali. Darsuna al-yawm kama qultu anifan an at-tamyiz. Ma at-tamyiz? Apakah yang dimaksudkan dengan tamyiz? At-tamyizu ismun yubayyinu al-murada min kalimatin aw jumlatin mubhamatin qablahu wa ya'ti at-tamyizu mansuban. Tamyiz adalah isim. Isim ni anak-anak bermaksud kata nama yang pertama jenis nakirah. Ingat anak, buat catatan dekat buku nota. Maksud isim di sini adalah kata nama yang berbentuk nakirah. Satu. Yang kedua, dalam bentuk jamid, bukan mustaq. Inilah kebanyakan keadaannya. Baik, apakah tujuannya? Yubayyinu. Tujuannya adalah untuk menerangkan al-murada, maksud min kalimatin, daripada satu perkataan, au jumlatin, ataupun ayat, mubhamatin, yang tak jelas, qablahu, sebelumnya, sebelum tamyiz tersebut. Wa ya'ti tamyizu, dan tamyiz itu datang dalam bentuk mansuban, mansub, dengan tandanya baris hadapan. Jadi kesimpulan daripada ta'rif yang kita bacakan ini anak-anak, tamyiz adalah isim nakirah jamid yang tujuannya adalah untuk menerangkan maksud perkataan ataupun ayat sebelumnya yang tidak jelas. Itu adalah tamyiz dan bentuknya dalam bentuk mansub. Baik, jom kita lihat beberapa contoh. Linusyahid al-amthilah. Contoh yang pertama. Indi 20 kitaban bil-lughatil arabiyyah. Saya memiliki 20 buah kitab di dalam bahasa Arab. Perkataan kitaban adalah tamyiz kerana dia menerangkan maksud perkataan 20 sebelumnya yang mubhamah, yang tak jelas. Kalau anak-anak buang perkataan kitaban, tinggal indi 20, saya mempunyai 20 dalam bahasa Arab. 20 apa? Ayat itu dah lengkap dari segi nahwu, dari segi kawaid, tak ada masalah. Cuma yang tak jelasnya adalah maksud. Maksud daripada perkataan 20 tu, apa maksud dia? 20 apa? 20 buah kitab ke, 20 buah kereta ke, 20 buah meja ke, 20 biji bola ke, tak jelas. Maka datang yang tamyiz kitaban untuk menerangkan maksud 20. Jelas? Baik. Contoh yang pertama ini adalah contoh bagi tamyiz yang menerangkan makna perkataan mubhamah yang tak jelas sebelumnya. Contoh yang kedua. Contoh ini adalah contoh berkenaan dengan tamyiz menerangkan maksud jumlah ayat yang tak jelas sebelumnya, iaitu taba hamidun nafsan. Taba hamidun nafsan. Hamid berbau wangi dirinya. Hamid berbau wangi dirinya. Perkataan nafsan adalah tamyiz kerana dia menjelaskan maksud jumlah, maksud ayat sebelumnya yang tak jelas, iaitu taba hamidun. Hamid berbau wangi. Maksudnya faham, dari segi nahwu tak ada masalah, tetapi tak jelas. Kerana apa? Kerana wangi itu di mana? Adakah wangi diri badan dia wangi ke? Keretanya wangi ke? Bajunya wangi ke? Jadi kurang jelas. Maka datang tamyiz nafsan, dirinya, menjelaskan maksud jumlah sebelumnya yang tak jelas. Bila kita letak nafsan, baru faham, baru jelas bahawa yang wangi itu adalah diri Hamid. Itulah fungsi at-tamyiz. Kalau anak-anak perhatikan perkataan kitaban di contoh yang pertama dan perkataan nafsan di contoh yang kedua, kedua-duanya adalah isim yang dalam bentuk pertama nakirah, yang kedua jamid. Jelas anak-anak? Alhamdulillah. Jangan kata tak faham pula apa itu jamid. Kan? Jamid itu maksudnya adalah perkataan yang tidak berasal daripada fi'il. Tak ada fi'il lah. Dia just dia lah. Memang macam tu. Baik, seterusnya anak-anak, jom kita lihat pula berkenaan dengan anwa' at-tamyiz. Anwa' at-tamyiz. Jenis-jenis tamyiz. Tamyiz ada dua jenis. Pertama, malfuzun. Kedua, malhuzun. Ada malfuz, ada malhuz. Baik. Apa dia malfuz? Apa dia malhuz? Untuk bagi anak-anak mudah faham, catat dekat buku catatan anak-anak semua.
maksud malfuz adalah tamyiz yang menerangkan perkataan yang tak jelas sebelumnya. Tulis tak? Tulis. Maksud malfuz adalah tamyiz yang menerangkan maksud perkataan yang tak jelas sebelumnya. Manakala malfuz adalah tamyiz yang menjelaskan maksud sebenar bagi jumlah, bagi ayat yang tak jelas sebelumnya. Itulah yang membezakan di antara malfuz dengan malhuz. Boleh anak-anak? Baik, jom kita lihat contoh malfuz terlebih dahulu. Pertama, syaribtu litran ma'an fil mat'am. Syaribtu litran ma'an fil mat'am. Saya minum 1 liter air di kantin. Perkataan ma'an adalah tamyiz yang menerangkan maksud perkataan litran, 1 liter sebelumnya yang tidak jelas. Ini tamyiz malfuz kerana tamyiz itu menerangkan perkataan sebelumnya iaitu litran yang tak jelas. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Baik, contoh yang kedua. Hasada al-fallahu hektaran aruzan. Para petani menuai 1 hektar padi. Perkataan aruzan adalah tamyiz menerangkan maksud perkataan hektaran sebelumnya yang tak jelas. Para petani menuai 1 hektar. Hektar apa? Aruzan, padi. Maka ini adalah tamyiz malfuz kerana dia menerangkan maksud perkataan sebelumnya. Jelas anak-anak? Alhamdulillah. Dan i'rab bagi tamyiz yang kita sebutkan tadi adalah tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahirah. Anak-anak juga boleh jawab macam ni. Tamyizun mansubun bil fathati al-zahirah. Tapi seperti biasalah, Ustaz lebih suka yang pertama tadi kerana itu lebih tepat menurut pandangan daripada ulama-ulama Al-Azhar Al-Syarif. Ustaz pernah jelaskan dalam video yang lalu, anak-anak boleh tengok dekat sini ya. Baik, di sini Ustaz nak bagi satu lagi maklumat tambahan berkenaan dengan tamyiz malfuz. Para ulama nahwu menyatakan kaedah yang kita pegang untuk kita kenal tamyiz malfuz adalah tamyiz malfuz adalah tamyiz yang yuwaddih, menerangkan al-mumayyiz qablahu, perkataan yang tak jelas sebelumnya, alladhi dzukira lafzan, yang disebut dalam bentuk perkataan. Maksudnya perkataan itu yang tak jelas, bukan ayat tapi perkataan yang tak jelas. Jadi tamyiz datang untuk menerangkan maksud perkataan yang tak jelas tersebut. Itu tamyiz malfuz. Dan tambahan lagi, perkataan yang tak jelas itu mungkin dalam beberapa kategori yang Ustaz nak sebutkan ini. Yang pertama berkaitan dengan al-wazn. Kalau perkataan yang tak jelas itu berkait dengan berat al-wazn, maka itu juga adalah tamyiz malfuz. Contohnya, ishtaraitu tunnan ta'aman. Saya membeli 1 tan makanan. Perkataan ta'aman adalah tamyiz, menjelaskan maksud perkataan sebelumnya yang tak jelas, iaitu tunnan. Dan perkataan tunnan itu adalah masuk kategori al-wazn, iaitu berat. Maka tamyiz yang seperti ini adalah tamyiz malfuz. Kenapa? Kerana yang pertama, perkataan sebelumnya yang tak jelas itu pertama dalam bentuk perkataan, satu perkataan. Yang kedua, ia merupakan berkait dengan al-wazn, berat. Itu yang pertama. Baik, yang kedua, perkataan yang dijelaskan itu berkait dengan al-kail, berkait dengan sukatan. Bukan makna kilo. Ada juga orang yang terjemah dengan kilo. Bukan kilo. Maksudnya adalah sukatan. Antara contoh perkataan yang menunjukkan sukatan adalah a'taitu sa'an aruzan lil fuqara. Saya memberi 1 gantang beras kepada fakir miskin. Perkataan aruzan adalah tamyiz menjelaskan perkataan sebelumnya yang tak jelas, iaitu sa'an. Dan sa'an itu dalam kategori al-kail, sukatan. Maka ini adalah malfuz. Baik, yang ketiga, perkataan yang dijelaskan itu dalam bentuk al-misahah. Contohnya, hektaran. Kita dah bagi contoh tadi. Hasadal fallahu hektaran aruzan. Perkataan hektar itu adalah dalam kategori al-misahah. Maka ini tamyiz malfuz. Dan seterusnya berkait dengan al-masafah, iaitu jarak, seperti mitran. Contohnya, ishtaraitu mitran izaran. Saya membeli 1 meter kain. Izaran adalah tamyiz menjelaskan perkataan sebelum yang tak jelas, iaitu mitran. Dan mitran itu dalam kategori al-masafah, jarak. Boleh? Alhamdulillah.
Dan yang terakhir iaitu al-adad wal ma'dud. Apabila yang dijelaskan itu adalah perkataan yang berkait dengan al-adad wal ma'dud daripada 11 sampai 99, maka tamyiz di situ adalah tamyiz malfuz. Contohnya, ishtaraitu ahada asyara kitaban fil maktabah. Saya membeli 11 buah buku di maktabah, perpustakaan. Perkataan kitaban itu tamyiz. Jadi untuk pengetahuan anak-anak, dalam bab adad ma'dud, bilangan ni daripada 11 sampai 99, yang jadi ma'dud di belakang tu ahada asyara kitaban, salasa wa ishruna mat'aman, yang duduk di belakang sebagai ma'dud itulah tamyiz. Kalau dalam bab bilangan ada ma'dud, yang jadi ma'dud yang dibilang itu adalah tamyiz. Dan perkataan tersebut, tamyiz tersebut menjelaskan perkataan sebelumnya yang tak jelas, iaitu bilangan ahada asyara, arba'ata asyara, ishrun dan sebagainya. Baik. Maka kalaulah yang dijelaskan itu dalam bab al-adad, bilangan, maka tamyiz itu juga termasuk dalam kategori tamyiz malfu. Inilah bahagian yang pertama bagi tamyiz. Jadi mudah-mudahan anak-anak faham apa itu tamyiz malfuz. Baik, wal'an nanzur ila tamyiz al-malhuz. Kita nak tengok pula berkenaan dengan tamyiz malhuz. Malhuz itu sendiri anak-anak daripada perkataan lahadha. Maksudnya memerhati dalam-dalam. Dia tak senang untuk kita faham sebab dia melibatkan jumlah, melibatkan ayat. Maka tamyiz malhuz adalah tamyiz yang nak jelaskan makna ayat sebelum yang tak jelas. Jom kita lihat contohnya. Yang pertama, itma'annal abu qalban. Itma'annal abu qalban. Ayah telah merasai ketenangan qalban, dalam hatinya. Perkataan qalban adalah tamyiz. Dan tamyiz ini adalah tamyiz malhuz sebab tamyiz ini menerangkan ayat atau jumlah sebelumnya yang mubhamah, yang tak jelas. Mana ayatnya? Iaitu itma'annal abu. Ayah telah merasai ketenangan. Ayat itu dah lengkap, ayat itu dah faham, cuma tak jelas. Apa yang tak jelas? Dia rasa tenang di mana? Dalam hatinya ke? Dirinya ke? Perasaannya ke? Dan lain-lain yang boleh bersifat dengan ketenangan. Jadi datangnya tamyiz iaitu qalban menjelaskan di manakah ketenangan itu berlaku, dan ternyata ketenangan itu berlaku di dalam hati ayah. Boleh anak-anak? Itma'anna itu adalah fi'il lazim lah. Jangan duk buat jadi muta'addin sebab ada orang terjemah telah tenang oleh bapa akan hati. Oh, jangan salah terjemah ya anak-anak. Itma'anna itu adalah fi'il lazim. Ayah rasa tenang. Tenang tak mana? Datangnya tamyiz qalban, dalam hati. Ini contoh tamyiz malhuz. Contoh yang kedua untuk tamyiz malhuz, al-alim aktsarun nasi tawadu'an. Orang alim itu manusia yang paling banyak tawadhu'. Perkataan tawadhu' adalah tamyiz menjelaskan makna ayat sebelumnya yang tak jelas, iaitu ayat al-alim aktsarun nas. Orang alim itu adalah manusia yang paling banyak. Paling banyak apa? Tak jelas. Maka datang tawadhu'an menjelaskan makna ayat sebelumnya yang tak jelas. Maka inilah yang disebut sebagai tamyiz malhuz. Boleh anak-anak? Alhamdulillah. Dan i'rab untuk tamyiz malhuz pun sama seperti i'rab tamyiz malfuz. Maksudnya i'rab tamyiz hanya ada satu saja ya anak-anak, iaitu tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-zahirah. Jadi kesimpulannya anak-anak, tamyiz adalah isim, nakirah, jamid yang menerangkan maksud perkataan ataupun jumlah sebelumnya yang tak jelas, dan tamyiz itu datang dalam bentuk mansub. Jelas anak-anak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Idza kana ladaikum soalun atau istifsarun, tafaddalu uktubu fi ta'liqat. Sekiranya anak-anak ada persoalan yang ingin diutarakan, silakan tulis di ruangan komen. Wa bihadza nunhi darsana al-yawm wa dumtum fi ri'ayatillahi wa amnih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.